Bismillahirrahmanirrahim. Tajus Salatin oleh Bukhari Al-Jauhari. Fasal yang kelima pada menyatakan peri pangkat kerajaan dan hukumat dan sultan dan sebagainya itu. Ketahui olehmu, apabila Hak Subhanahu wa ta'ala menghendak menjadikan dalam alam itu Adam telah diberikan pangkat khalifah padanya dan dijadikan raja adanya pada antara sekalian hambanya, maka dititahkan malakul maut mengambil segenggam tanah daripada segala bumi dan dibawa oleh malakul maut tanah itu pada antara negeri Makkah dan Taif dan dijadikan daripada tanah itu rupa Adam. Dan beberapa tahun lalu daripada hal itu, maka sekalian malaikat-malaikat di bumi dan di langit tercenganglah pada rupa Adam itu dan tiada mengetahui apa adanya itu. Hatta maka sehari segala malaikat itu pun berhimpun dan membicarakan pada pekerjaan rupa itu dan katanya, dari selamanya Allah Ta'ala menyembunyikan rupa ini yang indah, maka adalah maha besar artinya dan tiada kami mengerti betapa ada perinya. Apakah bicara kamu sekalian? Maka Iblis yang ada pada antara segala malaikat itu berkata, jika kamu tiada tahu itu, maka bertanyakan olehmu pada Tuhan yang menjadikan rupa itu. Pada sekalian malaikat itu pun berdatang sembah, katanya, hai Tuhan kami, barang yang nyata dan terbunyi, itulah dalam ilmumu. Maka engkau lah kiranya beritahu kami, apa rupa ini yang beberapa tahun engkau memelihara akan dia dan mengerjakan dia dengan kudratmu dan hikmatmu itu. Maka Hak Subhanahu wa ta'ala berkata, Inni khaliqun basharam min tin. Aku menjadikan Adam daripada tanah, akan khalifah di bumi. Apabila segala malaikat mendengar firman Tuhan Ta'ala demikian itu, maka semuanya pergilah kepada rupa Adam, hendak dilihat apa tanda kebesaran dan kemuliaan ada pada rupa itu, yang dijadikan Allah Ta'ala layak akan pangkat khalifah itu adanya. Maka dilihatnya keadaan Adam itu daripada 4 perkara jua adanya. Pertama tanah, kedua air, ketiga api, keempat angin. Dan peri keempat perkara itu berlainan jua semuanya, sehingga sesuatu berlawan dengan sesuatu dengan perinya, dan fitnah juga akan darinya. Adapun Iblis yang meraba-raba dadanya dan perutnya itu berkata, hai segala malaikat, hampalah dalam rumah ini dan perinya dalam kehidupannya, makan dan minum dan tidur dan berbuat syahwat. Maka betapa dipilih Allah Ta'ala akan dia dan dijadikan khalifah adanya. Sahaja harus kita mengadukan hal ini pada Tuhan kita. Maka sembah malaikat, hai Tuhan kami, engkaulah menjadikan dalam bumi seorang, yakni Adam, yang ia berbuat kebinasaan dalamnya dan tumpah darah dengan membunuh samanya manusia. Dan kami yang suci sentiasa menyebutkan tasbih dan tahmid dan tahlil dan takbir padamu. Dan kami yang terlayak daripada Adam akan pekerjaan khalifah itu. Firman Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiqu ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qal, inni a'lamu ma la ta'lamun. Hai segala malaikatku, aku yang terlebih tahu barang yang tiada kamu tahu itu. Bermula ada suatu hikmat pada keadaan Adam yang tiada ada pada segala malaikat, dan dalam hal itu daripada jalal dan azmat Allah Ta'ala datang api keluar cemerlang sehingga banyak daripada malaikat itu hangus, dan barang yang lepas dari yang hebat jalal Hak Subhanahu wa Ta'ala diamlah. Maka Allah Ta'ala memberi nyawa pada tubuh Adam dan dijadikan ia khalifah pada antara segala anak cucunya itu, akan menghukumkan dengan kebenaran. Adapun pada zaman hayat Nabi Adam AS,
dalam kerajaan segala anak cucunya itu adalah pada bilangan 4,000 orang. Maka Adam pada zaman itu menyampaikan titah Allah Ta'ala akan mereka itu dan sentiasa mengajarkan segala kebajikan dalam pekerjaan agama Islam dan melarangkan daripada segala kejahatan. Dan pada zaman itu yang segala anak cucunya daripada harta dan daulat dan nikmat dan pakaian yang halus dan makanan yang sedap, semuanya dengan kesukaan dan tiada duka seorang pun daripada segala mereka itu. Maka Hadrat Adam alaihissalam duduk pada satu tempat yang sunyi, jauh daripada segala anak cucunya itu dengan duka citanya. Dan daripada amat cintanya itu, sehari pun ia tiada jadi kenyang daripada makanan. Sentiasa lapar ia juga. Dan sekalipun tiada memakai ia pakaian yang baik. Dan sekalipun ia tiada tertawa. Dan dengan seorang pun tiada ia berkata-kata, melainkan daripada kesukaran juga. Dan daripada segala hal itu, jadilah tubuhnya Adam dhaif dan kurus. Dan segala tulang di belakang dan di hadapan, seperti anak tangga, kelihatan. Dan tiap-tiap hari segala anak cucunya datang mendapatkan ia dan menghantarkan makanan dan pakaian padanya. Hanya daripada segala serba yang dibawanya, segala anak cucunya itu suatu pun tiada diterima. Duduk saja diam-diam dan masyghul dengan cintanya dan dukanya. Maka pada satu hari, banyak daripada anak cucunya datang sama-sama bertanyakan daripada Adam dan katanya, hai bapa kami Adam, kami lihat daripada kamu tiada engkau duduk dengan suka. Apa dan betapa ada kamu itu? Katakanlah, kiranya pada kami supaya nyata pada kami. Maka Adam berkata, hai segala anak cucuku, apa gunanya aku katakan dan betapa perihnya aku katakan dukaku itu yang sangat sukar, dan seorang daripada kamu sekalian pun tiada tahu. Lepaskan aku daripadanya. Tempatku dahulu dalam syurga, di atas 7 lapis langit. Dengan suatu salah daripada alpaku, dikeluarkan aku dari dalam syurga dan dibuangkan aku di bawah 7 lapis langit itu. Dan sekarang ada di atas bumi ini. Takutlah aku lagi daripada alpaku berbuat suatu salah, dan dari atas bumi ke bawah 7 lapis bumi aku dibuangkan ke dalam Jahannam. Maka apa jadi gerangan hal aku pada tak kala itu? Dan siapa dapat menolongku? Siapa dapat menolong padaku dalam kesukaran itu? Inilah kecintaan dan kedukaanku. Maka dapatkah aku dengan suka duduk dalam kesukaran ini? Maka segala anak cucunya lalu menangis, padahal bapanya Adam itu. Adapun dalam kitab Qasasul Anbiya, dikata 1500 tahun Adam AS dengan hal dan keadaan itu mengerjakan pekerjaan kerajaan dan memeliharakan segala anak cucunya. Apabila Adam sudah tua, telah dipeliharanya daripada antara segala anaknya itu 2 orang. Seorang Syith namanya, seorang Kiamus namanya. Dan diberinya segala sifat yang diturunkan Allah Ta'ala kepadanya itu pada Syith. Lalu sambil menyuruhkan ia mengerjakan segala orang pekerjaan agama. Dan diserahkannya pada Syith dan diserahkan pangkat kerajaan itu pada Kiamus. Sambil menyuruh ia memeliharakan segala orang daripada kejahatan. Maka Adam alaihissalam pun mangkatlah, yang adalah raja yang pertama daripada segala manusia, dan kemudian daripadanya anaknya Kiamus itu jadi raja yang kedua dalam alam, akan menghukumkan seperti bapanya pada antara segala manusia dengan kebenaran. Ketahui olehmu bahawa daripada segala pekerjaan yang ada dalam dunia, suatu pun tiada tersukar daripada pekerjaan kerajaan itu, melainkan risalah itulah yang tersukar daripadanya. Adapun dalam kitab Adabul Muluk berkata, dalam alam ini tiada terbesar
dan tersukar daripada dua perkara pekerjaan. Segala nubuwah yang menceritakan bagi segala hamba Allah kesukaan dan kebesaran dan kemuliaan, dan akan barang siapa mengerjakan kebajikan dan kesukaran dan kedukaan dan kehinaan dan segala bala dan segala kesakitan dan sebagainya itu. Akan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan kemudian daripada nubuwah dan hukumah itu adalah sukar daripada segala pekerjaan Nabi yang hendak memerintahkan segala hamba Allah dan melarangkan daripada mereka itu berbuat segala kejahatan dan menyuruh ia berbuat kebajikan dan menjauhkan segala yang bahaya dan menghamparkan segala sentosa kepadanya, dan lagi dengan hukumkan pada antara segala hamba Allah dengan kebenaran dan sambil mengasihani orang yang baik dan menyisakan segala orang yang jahat. Bermula inilah kesukaran pekerjaan hukumah itu, bahawa barang siapa yang mengerjakan pekerjaan itu dengan sebenarnya, hendaklah ada lagi daripada perintah kerajaan padanya, seperti kelakuan segala Nabi adanya. Kerana kedua pekerjaan nubuwah dan hukumah umpama seperti satu cincinlah dengan dua permata yang besar harganya keduanya, dan harus dipeliharakan adanya. Seperti berkata Bukhari yang fakir, Rubai, ada pangkat nubuwah dan hukumah itu nyata seperti suatu cincin dengan dua permata, bahawa maha mulia kedua pangkat itu, dan lihatlah kemuliaannya, hai yang bermata di situ. Adapun daripada kesukaran pekerjaan inilah, maka Allah Ta'ala menitahkan akan segala Nabi mengerjakan pekerjaan kerajaan dan menunjukkan perintah kerajaan itu akan segala umat, supaya segala orang menurut perbuatan itu. Bermula perkara suatu pekerjaan nubuwah dan kedua hukumah yang sukar itu, Nabi juga yang mengerjakan dia pada antara segala hamba Allah. Maka daripada segala Nabi itu, yang pertama Nabi Adam, dan kedua Nabi Musa, dan ketiga Yusuf, dan keempat Daud, dan kelima Sulaiman, dan keenam Nabi Muhammad SAW. Adapun daripada sebab yang pekerjaan hukumah itu sesukar juga daripada pekerjaan nubuwah, yang harus lagi segala hamba Allah turut akan segala hukum kemudian daripada Allah dan pesuruhnya itu, seperti firman Allah yang maha tinggi, hai segala orang yang percaya, turut olehmu akan Allah dan akan Rasul dan akan segala yang mempunyai hukum daripada kamu. Ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Artinya, kami ambil perjanjian kaum Bani Israel dan kami angkatkan daripada mereka itu 12 orang penghulu. Bermula ada juga kemuliaan yang amat besar bagi pada antara segala manusia, segala hakim yang menghukumkan pada antara manusia bahawa harus orang turut padanya, dari sebab ia menurutkan hukumnya akan hukum Rasulullah, dan Rasul itu pun dalam segala hukumnya menurut hukum Allah. Maka kerana itu sayugianya kamu turut akan hukum kamu. Kamu turut akan hukum. Kamu turut hakim itu. Di antara kamu yang ia menurutkan Allah dan hukum pesuruhnya itu. Soal dalam ayat itu mengatakan turut kamu akan Allah dan akan Rasulullah dan akan segala yang mempunyai hukum daripada kami. Tiada dibezakan pada antara baik jika dan jahat oleh segala raja-raja itu. Maka haruslah kami turut akan segala raja-raja seperti mereka itu dengan segala nabi dalam pekerjaan kerajaan itu. Seperti kami turut akan segala raja-raja yang benar pada dua perkara. Seperkara kami turut akan dia pada segala katanya, dan kedua perkara kami turut akan dia pada segala pekerjaan. Maka harus kami turut segala raja-raja yang salah itu juga pada katanya dalam pekerjaan kerajaan, dan bukan pada kerjanya yang salah itu.
Soal mereka itu yang salah dalam hukum. Jika kami harus menyangkal kerjanya, maka betapa kami dapat turut katanya itu? Jawab, yang kami turut katanya daripada kesukaran kami jua, bukan daripada kemuliaan raja itu. Maka kesukaran itu inilah, jikalau kami tiada turut katanya, maka kami tiada memuliakan adanya akan pekerjaan kerajaan itu menjadi fitnah dan fasad dalam negeri. Dan daripada kesukaran itu banyak hamba Allah daripada mukmin dan kafir binasa. Maka kami turut akan hukumnya kerana menolakkan fitnah dan fasad itu daripada kami, bukan kerana kemuliaan raja itu. Jikalau bukan kerana kesukaran ini, tiadalah harus kami turut akan katanya, seperti lagi tiada akan kerjanya, dan tiadalah harus kami suka lihat mukanya pun, kerana mereka itu yang salah seteru juga pada Allah dan pada Rasulullah SAW. Maka haruslah kami berseteru akan seteru Allah. Bermula itulah perihal terbanyak daripada segala raja-raja zaman ini. Melainkan jadi barang siapa terbukalah Allah Ta'ala hatinya pada bicara yang benar itu. Adapun setengah daripada segala raja-raja yang alpa dan bebal daripada mendengar khabar yang mengatakan harus segala manusia turut akan firman Allah dan akan sabda Rasulullah SAW, dan akan segala orang yang menghukumkan pada antara mereka itu daripada bebalnya dan alpanya, disangka dirinya suatu yang harus dimuliakan ia dan diturut padanya, dan tiada ingat ia pada kehendak ayat itu, daripada tiada ia mengerti kata ini, bahawa yang menurun kitab itu juga harus kerana menolakkan kejahatan adanya jua daripada segala hamba Allah, supaya jangan memberi mudarat akan manusia seperti binatang yang buas. Rubai. Hai raja, sang kamu ini binasakan adamu, maka janganlah alpalah daripada sang kamu, kerana jika ku bilang adamu demikian, suara kebajikan pada bukan adamu. Adapun berada daripada itu yang mengerjakan pekerjaan kerajaan segalanya, supaya kamu mendengar dan menurut padanya. Maka harus kaum dahulu diceritakan peri kerajaan seseorang Nabi dan wali-wali dan saleh itu. Sedang kamu mendengar murad daripada segala raja-raja yang ia harus mengerjakan pekerjaan kerajaan seperti segala Nabi, supaya kamu menurut padanya. Maka harus kamu dahulu menceritakan pada kamu peri dan perbuatan Nabi Adam AS, yang ia pertama segala Nabi dan segala raja-raja dalam alam sudah lalu dengan katanya itu. Maka sekarang, dengarkan daripada peri dan perbuatan segala Nabi yang lain. Hikayat dalam kitab khusus, demikian dibuat apabila Fir'aun itu ditenggelamkan Allah Ta'ala dengan murkanya dan dijadikan raja dalam negeri Mesir, Nabi Musa itu, dengan anugerahnya. Maka berhimpunlah pada Nabi Musa AS pangkat nubuah dan pangkat hukumah keduanya itu, dan pada zaman itu negeri Baitul Maqdis itu yang kiblat Bani Israel dalam hukum sesuatu kaum yang Amalakat namanya. Maka Allah Ta'ala menitahkan pada Nabi Musa membawa kaum Bani Israel dari negeri Mesir ke sebelah negeri Baitul Maqdis, dan hendaklah engkau berperang dengan kaum Amalakat itu dan mengambil negerinya Baitul Maqdis itu daripada mereka, supaya engkau perbaiki ihram Masjidil Aqsa. Apabila Nabi Musa AS mendengar tintah Allah Ta'ala, maka dihimpunkannya kaum Bani Israel akan menghabiskan pekerjaan itu, dan dijadikan kaum itu 12 panji-panji. Pada suatu panji-panji itu 220,000 banyaknya mereka itu, dan segala penghulu 12 itu atas seorang penghulu, Nuqaba namanya. Naqba namanya. Yakni di atas suatu panji adalah seorang naqib, seperti firman Allah Ta'ala.
walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiba. Artinya, kami ambil perjanjian kaum Bani Israel dan kami angkatkan daripada mereka itu 12 penghulu. Bermula Nabi Musa dalam kaum Bani Israel itu 39 tahun menghukumkan pada kerajaan. Dalam beberapa tahun itu yang ia jadi raja dalam negeri Mesir, tidak ia mahu mencari seekor kuda yang akan kenaikannya, melainkan pergi datang ia akan berkaki, akan pekerjaan negeri dan berjalan juga akan mengerjakan kerja segala hamba Allah. Dan dari selamanya yang ia jadi raja itu, tiada ia mahu mencari suatu rumah pun yang ia dapat duduk dalam rumah itu sehari dengan sentosanya. Dan tidak ia mencari suatu makanan sehari jua pun yang dapat dimakan pada ketika ia lapar. Maka dari selamanya di mana ia malam, di sanalah ia jadi berhenti. Dan daripada segala kaum Bani Israel, tiap-tiap hari seorang menghantarkan makanan kepada Nabi Musa, barang di mana ia berhenti jua. Demikianlah perinya dalam kerajaan itu, sehingga datanglah pada ketika mautnya. Hikayat tak kala Nabi Yusuf AS duduk di atas kota kerajaan dalam negeri Mesir dan menghukumkan pada antara segala hamba Allah. Maka pada tiap-tiap hari kurus dan dhaif jadi adanya, dan sehari-hari bertambah-tambah juga lemahnya dan berubah warnanya, dan tanda suatu penyakit pun tiada nyata pada tubuhnya. Maka segala menterinya pun tercenganglah akan halnya yang tiada mengetahui apa dan betapa penyakitnya itu yang amat melemahkan wujudnya. Maka ada satu hari, segala menteri semuanya datang menghadap pada bertanyakan daripadanya itu dan katanya, "Ya Nabi Allah, apa sakit Tuan hamba hendak katakan kepada kami sekalian supaya nyata penyakit itu dan segala tabib dapat mengubat dia?" Maka Nabi Yusuf AS pun berkata, "Hai segala menteriku, ketahuilah oleh kamu bahawa penyakit aku yang menjadikan lemah tubuhku itu lapar itulah, dan ubat itu makanan. Dan dari selamanya yang aku duduk pada pangkat kerajaan yang pada bilangan 17 tahun adanya, tiada nafsu aku menghendak sekalipun mengenyangkan perutku jadi roti syair juga. Maka betapa tiada jadi dhaif nyawaku dan tiada kurus tubuhku." Maka berkata segala menteri, "Ya Nabi Allah, barang makanan yang dikehendaki itu adalah kerana apa engkau memberi sakit akan nafsumu teramat demikian, dan tiada engkau makan barang yang dikehendaki nafsumu?" Maka berkata Nabi Yusuf AS, "Kerana aku takut makan kenyang kerana aku menyertai dengan segala orang yang lapar dalam negeri Mesir ini." Maka kata segala menteri Nabi Allah, "Apa sebab maka engkau berkata demikian?" Maka Nabi Yusuf berkata, "Aku takut makan kenyang, dan kalau-kalau ada dalam negeri Mesir ini orang lapar, dan aku tiada tahu halnya, dan tiada mengetahui kesukarannya itu, dan pada hari kiamat bertanyakan daripada aku bahawa engkau masyghul dengan pekerjaan dan kesukaan dan alpa daripada hal segala orang yang lapar dalam negeri, dan tiada diperisai kesukaran segala rakyat yang harus padamu memeliharakan mereka itu. Maka apa jawab aku pada hadrat Allah Ta'ala yang mengetahui hal segala hambanya?" Hikayat tak kala Nabi Daud AS duduk pada pangkat tahta kerajaan dan menghukumkan pada antara segala hamba Allah. Maka ia menghadap kiblat dan berdiri dalam mihrab dan sembahyang 2 rakaat dan berkata dalam doanya, "Hai Tuhanku, bahawa nyatalah hal aku padamu, dan nazirlah adamu ajarkan padaku suatu pekerjaan supaya aku boleh mencari rezeki yang halal dan dengan perbuatan itu." Maka dia perkenankan hak Subhanahu wa ta'ala doanya itu, dan dia diajarkan pekerjaan besi pada Nabi Daud alaihi salam seperti firman Allah Ta'ala, "Wa 'allamnahu san'ata labus." Artinya,
dan kami ajarkan kepadanya kepandaian baju besi. Maka Daud barangkali mengambil besi pada tangannya kerana sesuatu perbuatan besi itu bahawa itulah jadi lembut seperti lilin pada tangannya itu. Maka Daud pun berbuat dirun daripada besi itu yang bernama dirun Daud namanya, dan masyhur pada antara segala orang Islam adanya, dan segala mujahid dan ghazi memakai dia pada hari perang dengan kafir akan memeliharakan diri mereka itu pada dia adanya. Maka daripada zaman Daud AS, baju besi keluar dari dalam alam. Hikayat dalam kitab Akhlaqul Mursalin berkata, apabila Sulaiman ibn Daud AS duduk pada pangkat kerajaan dan menghukumkan segala jin dan manusia, maka disuruhnya berbuat 1000 periuk. Maka satu daripada 1000 periuk itu muat 10 ekor unta yang sama gajah besarnya. Dan dalam 1000 periuk itu sehari 2 kali, pagi dan petang, orang memasak nasi akan makanan segala orang yang menghadap Nabi Sulaiman. Seperti firman Allah Ta'ala, wajifanin kal jawabi wa qudurin zasiyati rasiyat. Artinya, dan dikerjakan mereka itu pinggan-pinggan yang besar seperti kolam dan periuk-periuk yang amat besar sentiasa tetap di atas tungkunya, tiada bergerak ia. Bermula pada zaman itu yang pada tiap-tiap hari 1000 periuk nasi orang masak dalam mitbaq Nabi Sulaiman sentiasa akan makanan sekalian mereka itu. Maka Nabi Sulaiman AS puasa dan lapar juga, duduk pada pangkat kerajaan dan menghukumkan pada antara segala hamba Allah, dan dalam kata-kata hukum itu tangannya ada masyghul dengan berbuat bakul. Apabila lepaslah ia daripada perkataan hukum, maka dibuatnya bakul itu lalu dijualkan, dan daripada harganya dibelikan roti syair yang dimakan itu hanya jika belum bertemu fakir. Tiada ia buka puasanya. Hikayat mengatakan, sehari Nabi Sulaiman AS dengan kerajaannya dan kebesarannya itu yang masyhur, bahawa kota kerajaan itu di bawah angin dan awan menaung di atasnya, dan beberapa daripada jin dan manusia di bawahnya, yang tak kala ia lagi lalu dari negerinya, maka seorang fakir melihat perinya itu dan berkata ia, Subhanallah, apa kebesaran ini yang Allah Ta'ala berikan pada anak Nabi Daud itu. Maka Nabi Sulaiman AS mendengar katanya itu, dan disuruhnya berhenti angin dan panggil fakir itu dan katanya, hai fakir, demi Allah yang memberikan kebesaran ini pada anak Daud, jikalau engkau sekali jua mengatakan la ilaha illallah, itu terlebih kebesaran ku peroleh dalam akhirat daripada kebesaran anak Daud dalam dunia. Hikayat, tak kala raja sekalian Anbiya Nabi Muhammad Rasulullah SAW dalam kerajaan menyuruhkan 2 fauj ke sebelah negeri Najd, dan dijadikan atas suatu fauj penghulu Ali dan atas suatu fauj penghulu Khalid ibn Walid, sambil berjanji pada antara 2 penghulu itu demikian jika 2 laskar pada ketika perang bersetempat juga, maka Ali juga penghulu atas 2 laskar itu, dan jika bercerai kedua laskar itu, hendaklah masing-masing ada penghulu atas panjinya. Maka lalulah kedua laskar itu dari negeri Makkah. Pada masa itu Fatimah radhiyallahu anha jadi sakit, dan hadrat Rasulullah SAW pergi mendapatkan Fatimah dan bertanyakan daripada penyakitnya dan daripada segala sahabat. Seorang Amran juga yang sertanya ke rumah Fatimah. Maka apabila sampailah pada pintu rumah Fatimah, maka kata Fatimah, maka sabda Rasulullah, ya Fatimah,
Amran itu ada sertaku. Datang masuk aku ke dalam rumahmu atau jangankah? Maka kata Fatimah, ya Rasulullah, daripada pakaianku satu kembali juga yang ada padaku. Jikalau dengan kembali itu ku tutup kepala, tiada menutup kaki. Dan jika ku tutup kaki, tiada menutup kepalaku. Betapa Amran itu dapat masuk sertamu? Maka oleh Rasulullah, sebaiknya itu diberikannya pada Fatimah supaya dapat menutup kepalanya dengan sebaik itu. Maka masuklah Rasulullah serta Amran dalam rumah Fatimah itu. Bermula Amran itu berkata, aku lihat Fatimah itu duduk atas tanah dan suatu tikar pun tiada ada dalam rumahnya itu. Hanya dengan satu kembali yang buruk jua akan menutup tubuhnya yang dhaif dan kurus. Maka sabdanya Nabi, apa hal engkau ini, hai anakku? Maka kata Fatimah, ya Rasulullah, khabar juga. Tetapi hamba sangat dhaif daripada dua perkara ini. Seperkara sakit, kedua lapar, ya Rasulullah. 3 harilah sudah tiada sesuap nasi hamba mu makan. Apabila Rasulullah mendengar kata demikian, maka Rasulullah dan Amran pun menangis dan Fatimah pun menangis. Kemudian daripada itu, maka sabda Rasulullah, ya Fatimah, demi Allah yang menyuruh akan Nabi dengan kebenaran dalam dunia ini, aku pun dalam 3 hari tiada sesuap nasi, tiada ku makan. Sedang pada Allah SWT ada termelai juga daripada engkau. Dan barang yang ku pinta kepadanya itu pun diberinya padaku. Tetapi anakku Fatimah, aku pinta pada Tuhanmu, Tuhan itu, yang menjadikan Nabi dan fakir dan darwish, supaya dianugerahnya kerana sabar akan kami dengan kesukaran dunia ini, yang ada pohon kesabaran akhirat juga. Kerana ganti satu duka yang ada di sini 1000 suka jadi di sana, dan segala duka yang ada seumpamanya 2-3 hari lamanya di sini itu lekas lenyap semuanya, dan segala suka yang ada di sana itu kekal juga dan tiada berkesudahan adanya. Maka hendaklah engkau sabar dan syukur dan rida akan qadanya itu, seperti berfirman ia dalam Al-Quran, Innallaha ma'as sabirin. Artinya, bahawasanya hak Allah SWT ada juga ada serta segala orang yang sabar. Ketahui olehmu bahawa hal setengah Nabi dalam kerajaan, demikianlah yang telah dikatakan perinya sekalian. Dengarkanlah olehmu daripada perbuatan segala wali itu dalam kerjanya. Hikayat dalam kitab akhbar mengatakan, apabila Abu Bakar radhiyallahu anhu itu duduk pada pangkat khalifah dan jadi khalifah dengan pesan Rasulullah, kemudian membawa suatu kain ke pasar, akan dijualkan itu supaya memberi nafkah isi rumahnya. Maka segala sahabat tiada diperkenankan perbuatan itu daripadanya, dan katanya, ya Amirul Mukminin, pekerjaan yang berjual kain di dalam pasar ini bukan layak pangkat khalifah. Maka kata Abu Bakar, hai segala hamba Allah, akan nafkah i'al itu fardu atasku. Jikalau aku tafsir pada mengatakan hak mereka itu, berdosalah aku adanya, dan nafas aku biasa dengan taksir akan mengadakan hak segala hamba Allah. Maka segala sahabat menyertai akan memberi nafkah akan isi rumah Abu Bakar daripada Baitul Mal. Itu supaya dapat Abu Bakar dengan sentosanya mengerjakan kerja kerajaan dan menghukumkan pada antara segala hamba Allah dengan kebenaran. Bermula apabila sudah hampir maut Abu Bakar, maka dipesankan anaknya bernama Abdul Rahman, hendaklah dusun dan segala tanaman itu dijualkan, dan berapa hutang orang yang diambil daripada Baitul Mal itu, kerana nafkah isi rumahku itu kau bayarkan semuanya. Hikayat,
apabila Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu duduk pada pangkat khalifah, dikerjakannya segala pekerjaan kerajaan itu. Maka segala ashab menyertai akan memberi nafkah anak isteri Umar daripada Baitul Mal itu. Tetapi Umar tiada menerimanya, katanya. Ada kuat pada tubuhku. Dapatlah aku mencari nafkah mereka itu. Maka tiap-tiap hari apabila sudah habis pekerjaan hakim itu, maka keluarlah ia dari negeri Madinah ke sebelah kubur Baqi'. Di sana ia berbuat bata sehingga waktu zuhur. Apabila datang waktu, maka pergilah ia ke masjid dan mengerjakan sembahyang ia serta segala ashab. Maka kemudian pergi pula ia mengerjakan bata itu sehingga datang waktu asar. Maka sentiasa demikian juga pekerjaannya dan pencariannya. Dan daripada harga bata itulah ia memberi nafkah akan anak isterinya. Hikayat, tak kala Amirul Mukminin Uthman radhiyallahu anhu duduk pada pangkat khalifah dan mengerjakan pekerjaan kerajaan. Maka pada hari Jumaat, kemudian daripada sembahyang, naik ia ke mimbar memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian daripada itu maka katanya, hai segala hamba Allah yang hadir dalam masjid ini, ketahuilah oleh kamu bahawa khalifah dengan perbuatan pekerjaan itu maha sukar juga, dan wajib atasku mengerjakan kedua pekerjaan itu dengan sebenarnya. Dan kemudian lagi ingat akan pencarian nafkah. Segala anak isteri wajib atasku. Dan sedang aku sudah tua dan tubuhku sudah dhaif. Tiada dapat aku gerangan mengerjakan dua pekerjaan yang amat sukar ini. Maka hendaklah kamu sekalian membicarakan dengan barang siapa yang layak pada bicara kamu sekalian akan pekerjaan khalifah. Dan pekerjaan itu supaya kamu serahkan keduanya itu kepadanya. Maka Amirul Mukminin Ali karamallahu wajhah menyertai dengan segala ashab dan mengeluarkan nafkah Iyal Uthman itu daripada Baitul Mal supaya Uthman dapat mengerjakan kerja khalifah dan kerajaan itu. Bermula apabila sudah hampir maut Uthman, maka disuruhnya suatu kebun kurma yang ada padanya dan beberapa hutang orang yang diambil daripada Baitul Mal itu bayar semuanya. Hikayat, tak kala Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu duduk pada pangkat khalifah dan dikerjakannya kerja kerajaan. Maka tiap-tiap hari Jumaat, suatu tepung syair ditaruh dalam sebuah bekas dengan tanda ditaruh di atas. Dan sehingga datang hari Jumaat yang lain, maka satu tepung syair ditaruh dengan tandanya. Maka sembah daripada segala sahabat, siapa yang mahu mencuri tepung syair ini yang kamu taruh dengan teguhnya dan tandanya? Maka kata Ali, tiada dicuri orang, tetapi aku takut daripada Hasan dan Husain itu bahawa yang kasihan aku kalau dibukanya bekas tepung itu dan ditambah dengan tepung yang lain. Inilah sebab maka ku tanda di atas tepung ini. Maka sehingga hidup Amirul Mukminin Ali, makanannya tiap-tiap hari segenggam tepung syair itulah. Hikayat, tak kala Umar ibn Abdul Aziz duduk kerajaan mengganti bapanya yang bernama Abdul Aziz bin Sulaiman. Dan kerananya Umar ini beroleh persebutan Umar ibn Aziz atau lebih pendek lagi disebut Umar Abdul Aziz. Maka pada beberapa tempat kerajaan tinggal harta pada Umar Abdul Aziz, dan apabila ia hendak berjamu maka dipanggilnya segala fakir dan miskin yang ada pada satu tempat kerajaan itu dan dikeluarkannya segala anak isterinya. Dikeluarkannya daripada istananya. Lalu ditaruhnya pada rumah yang lain dan disuruhkannya segala fakir dan miskin itu merampas barang yang ada dalam istananya itu daripada segala harta pusaka beberapa raja-raja yang mati dan yang tinggalkan itu dalamnya, dan barang yang tiada diambil mereka itu sendiri semuanya dibahagikannya pada segala orang yang lain sehingga habis segala hartanya. Kemudian daripada itu maka memanggil segala menterinya
dan bertanyakan daripada upah seseorang yang mengerjakan barang kerja dalam negeri Baghdad ini, berapa adatnya dibayar pada sehari. Maka kata segala menteri, akan upah orang bekerja pada sehari dalam negeri Baghdad ini 4 dirham juga upahnya itu. Maka kata Umar ibn Abdul Aziz, hai segala menteri, pada tiap-tiap hari berikan olehmu pada aku lagi 4 dirham daripada Baitul Mal itu akan belanja. Aku mengerjakan kerja segala hamba Allah dalam kerajaan dengan sukaku. Bermula segala anak Umar Abdul Aziz itu 19 banyaknya. Maka tak kala ia sakit sangat, maka disuruhnya panggil segala menteri dan segala keluarganya. Hendak dipesan akan mereka itu barang kehendaknya. Pada ketika itu dalam rumah satu pun tiada ada lain daripada mushaf dan sebilah pedang. Maka ada seorang daripada keluarganya berkata, Ya Amirul Mukminin, kerja apa yang diperbuat oleh Tuan hamba demikian ini? Dahulu daripadamu tiada seorang pun berbuat dia demikian ini. Maka kata Umar Abdul Aziz, apa pekerjaan yang telah ku perbuat dia itu? Maka kata keluarganya itu, akan segala harta itu kau buangkan sia-sia juga pada ketika hidupmu. Dan sekarang pada ketika maut, segala anak cucumu tinggalkan kasihan sahaja. Apa kiranya perbuatan ini yang suatu pun tiada kau taruh belanja mereka itu? Maka berkata Umar Abdul Aziz, hai ahmak, dapatkah aku memberi rezeki akan mereka itu, atau dapatkah aku memberi rezeki mereka itu pada orang lain, melainkan rezeki aku dan rezeki segala anak cucuku dan rezeki segala manusia itu juga daripada Allah Ta'ala adanya. Adapun peri segala anak cucuku itu tiada lain daripada 2 perkara ini. Atau mereka itu orang saleh, atau ada ia orang fasik. Jikalau mereka itu orang saleh, maka Allah Ta'ala memberi dengan mudahnya rezeki akan segala anak cucuku yang saleh itu. Kerana segala orang yang saleh ada kekasih Allah Ta'ala jua. Dan jikalau mereka fasik, maka tiada harus bercintakan bahawasanya segala jalan baik dan jahat nyata juga pada Allah Ta'ala dari manusia itu akan memberi padanya barang kadarnya. Apabila sudah katanya, maka Umar Abdul Aziz pun kembalilah ke rahmatullah dengan sejahteranya. Ketahui oleh kamu bahawa segala Nabi dan Wali dan segala orang yang akil dan saleh demikianlah mengerjakan segala pekerjaan yang dalam kerajaan adanya. Dan tiada dapat tiada daripadanya menghina kebesarannya dan kuasanya dan hartanya dalam dunia ini, dan sabarkan dengan segala kedukaan dan kesukaran yang ada dalam kerajaannya, dan mengasihi segala rakyatnya selaku anak-anaknya, dan mengusahakan akan kebajikan segala hamba Allah yang ada di bawah perintahnya. Dan kemudian lagi takut daripada akhirat, supaya dapat ia mati dengan iman dan selamat, dan jangan kesukaran pada hari kiamat, tetapi beroleh kesukaan yang tiada berkeputusan dalam syurga. Bermula segala raja-raja itu daripada perinya ini dikatakan Zillullah fil ard, bahawa bayangan Allah di bumi. Dan pada yang tempat yang lain berkata Khalifah Abdul Rahman, bermula apabila seseorang raja ada perinya dan perbuatannya lain daripada peri dan perbuatannya segala raja-raja itu, dan kerajaannya sentiasa menurutkan hawa nafsunya dan melupakan dirinya dan tiada mengerjakan pekerjaan itu dengan tentunya, maka raja itulah bayang-bayang iblis dan pangkat syaitan dan seteru Allah dan seteru Rasulullah juga adanya, yang binasakan nama segala raja-raja daripada celakanya itu, dan dalam pada itu pun daripada bebalnya dan alpanya membesarkan dirinya dan menyebut namanya Khalifah Amirul Mukminin, dan daripada sebab tiada berbudi dan tiada malu, dan tiada ia membilang segala rakyat itu suatu pun adanya. Hai yang bebal dan alpa, bukankah Tuhanmu menyuruhkan padamu supaya kamu mengerjakan kerja segala hambanya dengan sebenarnya, dan bukankah ia dijadikan wajib atas kamu memeliharakan segala mereka itu daripada segala kejahatan dan menyampaikan akan mereka itu segala kebajikan? Jikalau kamu taksir apa pekerjaan kebajikan mereka itu,
nescaya Tuhan sarwa sekalian alam akan seksakan kamu. Maka dengan peri inilah nyata siapa Tuhan dan siapa hambanya. Rubai. Yang raja itu kembali manusia namanya, dan manusia itu bukan ada kemuliaannya. Kembali domba itulah kerana domba-dombanya, domba itu bukan kerana gembala adanya. Hai hamba Allah, yang mengertikah segala perkataan ini? Dan tahukah apa kehendak daripada segala kata-kata ini? Jika belum mengerti, dengarkan lagi Rubai. Yang raja itu kembali manusia, dan manusia itu bukan kembali. Ia kembali nasab, kerana nasab juga bukan kembali ia, hai hamba. Allah yang membesarkan kamu dan umurmu dan dijadikan namamu kebesaran dan kemuliaan padamu. Maka yang salah kebesaran dan kemuliaan padamu itu umpamanya seperti kemuliaan dan kebesaran antara itu daripada sebab kharsan. Kharsan itulah pada antara segala mulamu. Apabila kharsan itu tiada sertamu, maka hinalah adanya. Hendaklah dibicarakan olehmu bahawa kemuliaan itu keadaannya daripada sebab suatu kharsan juga, yang 2-3 tahil emas harganya itu tidak sampai pada kemuliaan perimu itu. Dan betapa orang yang dengan kemuliaan itu dan yang berkenankan pekerjaanmu itu. Bermula kerajaan itu ada seperti kain sabi. Jua adanya. Dan ingat oleh kamu, supaya jangan kain itu hilang dan kamu kedapatan telanjang, kerana tak kala itu kemuliaan jadi kehinaan, kerana bahawasanya peri kerajaanmu itu ada umpamanya. Seperti dalam kitab Nasaihul Muluk, dikatakan tamthil itu bahawa ada seorang raja yang dipilih dari antara segala hambanya, 2 orang juga akan menggantikan dia, dan diserahkan sekalian hambanya dan hartanya pada tangannya, dan dipesan raja itu dengan bahawa ingatkan baik-baik dan jangan alpa daripada segala hambanya dan hartanya yang diserahkan padanya, kerana hilang dan lenyap sekalian itu atas hambanya juga. Maka hamba raja itu yang berbudi dan berdaulat dan berbahagia mengingatkan juga akan pesan raja itu padanya, dan memelihara akan juga sekalian hambanya dan hartanya yang diserahkan tuannya kepadanya. Maka pada antara sekalian hamba raja termulialah ia dengan kurnia raja itu. Adapun hamba raja yang jahat dan celaka adanya, daripada alpanya dan celakanya ia tiada mengingatkan pesan raja itu, dan daripada alpanya dan bebalnya tiada mengerjakan pekerjaan segala hamba raja. Nah, harta yang diserahkan padanya adanya pada antara segala hambanya. Maka pada tiap-tiap hari maka diminasakannya segala yang diserahkan pada tangannya itu. Maka murkalah raja itu padanya. Maka bertambah-tambah juga kehinaannya itu pada antara segala manusia yang tiada berguna adanya. Maka nyatalah yang kemuliaan hamba raja itu daripada menurunkan di pesangan raja itu juga, bukan daripada mengingatkan pekerjaan kerajaan itu. Ketahui olehmu bahawa umpamanya seorang raja dalam negeri, demikian juga perinya pada hadrat Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala itu dipilihnya dalam segala hambanya dan menyerahkan segala hambanya padanya. Maka raja itu harus memeliharakan segala hamba supaya tiap-tiap hari bertambah-tambah kebesarannya dalam dunia dan akhirat. Jika tiada memeliharakan hambanya, bertambah-tambah juga tiap-tiap hari kehinaannya dalam dunia dan akhirat. Bermula, apabila sudah kamu dengar peri dan pangkat kerajaan itu, maka ketahui oleh kamu sekarang peri dan perbuatan kerajaan itu. Adapun dalam kitab Adabul Muluk berkata, barang siapa yang dijadikan Allah Ta'ala raja adanya, hendaklah ada padanya 10 peri dalam segala perbuatannya, supaya orang dapat mengatakan raja namanya. Pertama, hendaklah raja itu akil baligh adanya, supaya dapat membezakan pada antara baik dan jahat itu. Kedua, hendaklah raja itu berilmu dan bersahabat dengan orang yang berilmu dan mencari beberapa kitab ahli ilmu
dan baca dia atau cari orang yang tahu disuruh bacanya supaya ia tahu dan timbang segala ceritanya dan lagi ingat turut segala kata-katanya sedapat-dapat kuasanya. Jikalau tiada peri raja itu demikian, maka sia-sialah adanya dan kerjanya. Ketiga, raja itu hendaklah memilih segala menteri yang akil baligh adanya supaya dapat ia membicarakan pekerjaan kerajaan itu. Keempat, hendaklah raja itu baik rupanya pada segala orang, kasih akan dia dan baik pekertinya supaya kasih akan segala orang. Kelima, hendaklah raja itu murah, kerana murah itu fi'il raja yang mulia lagi budiman. Dan jangan kikir, kerana yang kikir itu kelakuan orang yang syirik dan murtad adanya. Keenam, hendaklah raja itu mengingatkan segala orang yang berbuat baik padanya pada masa kesukarannya, supaya dapat membalas kebajikan dengan kebajikan. Dan peri inilah yang baik daripada sekalian orang dan terbaik daripada segala raja-raja. Ketujuh, hendaklah raja itu berani dan jangan cabar, kerana segala hulu balang dan laskar itu menurut akan raja. Jika rajanya berani, maka segala laskar rajanya pun berani juga. Jika raja itu penakut, nescaya laskar pun penakut juga. Kedelapan, hendaklah raja itu mengurang makan dan tidur, kerana daripada banyak makan dan minum dan tidur itu, banyak bencana datang, seperti dikatakan dalam kitab hukumat. Barang siapa banyak makan, banyak minum, barangkali banyak minum ia banyak tidur, dan barang siapa banyak tidur, nescaya banyak alpa dan lupanya dan sesatnya dan menyesal dalam segala pekerjaan dunia dan akhirat. Kesembilan, hendaklah raja itu kurang serta segala perempuan dan kurang berkata-kata dengan mereka itu, kerana perempuan itu kurang budinya. Kerana barang siapa banyak budi duduk bicara dengan dan banyak muhibbah ia dengan dia, menjadi kurang budinya dan bertambah syahwatnya atas yang demikian itu, menjadi hilang kemuliaan dan sopan adanya. Kesepuluh, hendaklah yang raja itu lelaki, kerana perempuan itu kurang budinya, dan yang kurang budinya itu tiada layak akan kerajaan, kerana bahawasanya raja segala orang Islam itu namanya imam, seperti dikata dalam kitab Aqab. Wal muslimuna la budda lahum minal iman. Segala orang Islam itu tiada bagi mereka itu daripada imam. Dan imam itu mengatakan raja ada lelaki, sehingga tidak dapat imam tu jadikan antara segala perempuan. Wa yanbaghi an yakuna al-imamu zahiran la mukhaffiyan. La makhfiyan. Sebagainya bahawa raja itu kelihatan dan tidak tersembunyi adanya. Dan perempuan itu tiada harus kelihatan melainkan tersembunyi jua adanya. Maka nyatalah demikian yang laki-laki jua yang dapat dijadikan raja, melainkan daripada kesukaran juga jalannya itu. Soal, hak dalam satu negeri mati rajanya dan tiada seorang lelaki daripada anak cucu dan kaumnya, melainkan perempuan juga yang tinggal. Kemudian daripadanya, dapatkah perempuan itu dijadikan raja daripada kesukaran segala hamba Allah itu, supaya jangan jadi fitnah pada segala orang dan isi negerinya dan binasa segala rakyatnya? Soal, apa bezanya antara pada lelaki dan perempuan dalam pekerjaan segala rakyat itu? Jawab, beza antara lelaki dan perempuan dalam pekerjaan itulah yang raja lelaki harus duduk pada hadapan segala orang yang menghadap dia, tiada dengan tirai, dan suatu pun tiada yang menutup adanya itu, melainkan hendaklah nyata adanya. Dan katanya, pada penglihat dan pendengar segala yang menghadap dia, tetapi raja perempuan itu tiada dapat, melainkan daripada belakang tirai jua harus adanya, kerana atas perempuan fardu jua menutup sekalian tubuhnya, melainkan mukanya dan kedua tangannya. Tak kala ia dalam rumahnya atau pada ketika sembahyang juga dapat ia membuka muka dan tangannya juga.
Bermula, suara perempuan itu tiada harus segala lelaki mendengar dia, melainkan dari belakang tirai, supaya segala orang yang mengenal suaranya supaya nyata raja perempuan itu adalah. Bermula segala raja lelaki harus pada hari raya dan hari Jumaat dengan perhiasan dan segala menterinya dan tenteranya pergi ke masjid dan sembahyang seperti adat segala lelaki-lelaki Islam. Tetapi raja perempuan itu tiada dapat buat demikian itu, melainkan sembahyang pada satu tempat yang sunyi, supaya jangan dilihat orang lelaki-lelaki adanya. Bermula pada tempat raja lelaki itu duduk, dan tiada dapat menghadap dia isteri segala menteri dan hulu balang dan isteri segala orang kaya-kaya dan sebagainya, melainkan lelaki yang dapat masuk ke sana jua. Dan pada tempat raja perempuan duduk itu dapat menghadap dia segala isteri segala orang itu, tetapi segala lelaki yang akil balik adanya tiada harus masuk ke sana. Bermula, tiada dapat raja lelaki itu membicarakan dengan segala perempuan akan pekerjaan kerajaan. Dan lain daripada itu, hanya yang dapat raja perempuan itu membicarakan dengan segala menteri yang lelaki akan pekerjaan itu, melainkan ia turut akan bicaranya. Maka hendaklah raja lelaki dan perempuan sentiasa membicarakan dengan segala menteri-menteri yang tua-tua dan turut akan bicaranya belaka. Maka inilah bezanya antara raja lelaki dan perempuan. Adapun dalam kitab Siyarul Muluk, dikatakan bahawa yang raja-raja itu hendaklah mengingatkan dengan sangat-sangat dua perkara itu, yang kebesaran dunia dan akhirat dalam dua perkara itulah. Bermula, seperkara daripada dua itu pada antara raja dan antara Allah Ta'ala jua, dan seperkara daripada antara raja dan antara segala hamba Allah itulah. Adapun seperkara itu yang pada antara raja dan pada antara Allah Ta'ala itu pun dua perkara juga adanya. Seperkara hendaklah raja itu turut akan sekalian perbuatan syariat hadrat Nabi Muhammad SAW dan jangan dilalai daripada peri syariat itu segala-gala, kerana kekerasan dan kebajikan kerajaan itu berdiri atas menurut syariat itu jua, memberi kemuliaan pada raja itu, seperti dikatakan dalam Quran, qala Allah Ta'ala ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Artinya turut oleh kamu sekalian akan Allah Ta'ala kerana ialah Tuhan kamu, dan taati Rasul pesuruh Allah kerana ia menurutkan segala sabda Tuhan itu. Wa ulil amri minkum, artinya akan segala orang yang mempunyai hukum daripada kamu, kerana segala hukum itu menurunkan pengajaran Rasulullah yang dikatakan syariat namanya. Maka apabila rakyat itu menurut raja yang demikian adanya, nescaya ada serasa ia menurut akan Allah sendiri juga, seperti maha mulia sabdanya, man yuta'ir rasula faqad ata' Allah. Artinya barang siapa yang turut akan pesuruh itu, maka bahawasanya ia turut akan Allah juga. Bermula seperkara lagi daripada dua perkara itu adalah raja jangan mengerjakan segala pekerjaan bid'ah, dan barang perbuatan yang bersalah dengan syariat itu bid'ah namanya. Maka tiada harus raja itu mengerjakan bid'ah, dan tiada harus menaruh dalam negerinya akan orang yang mengerjakan bid'ah, kerana kebinasaan kerajaan dan pohon segala kejahatan dan kemuliaan segala bencana dalam kerajaan itu pekerjaan bid'ah lah itulah. Adapun seperkara itu yang pada antara raja dan pada antara segala manusia adanya itu pun dua perkara juga adanya. Seperkara adil itulah yang tiada pada segala raja-raja, suatu peri yang keji akan segala raja, suatu peri seperti zalim. Adapun seperkara itu pada antara raja dan pada antara Allah Ta'ala atas dua perkara adanya, iaitu syariah dan bid'ah namanya, dan keteguhan daripada dua perkara itu. Daripada maha besar raja itu yang menitahkan satu dan menegahkan yang lain, supaya raja itu seperti ia menghendak daripada segala rakyat dan segala hambanya turut akan segala yang disuruhkannya, dan jangan diperbuat barang yang ditegahkan. Demikianlah hendak peri dan perbuatan raja itu yang menurut hak Subhanahu Wa Ta'ala juga. Raja itu amar dan nahi tiada melalui hak rajanya, dan Tuhannya itu atas dia, dan nyata bahawa ialah raja dengan sebenarnya. Bermula seperkara itu yang
pada antara raja dan pada antara segala rakyat itu pun demikian adanya. Pertama, hendaklah raja itu berbuat adil pada antara segala rakyat, dan keduanya itu hendaklah bahawa yang raja itu jauhkan zalim daripada mereka itu, kerana suatu peri tiada ada terbaik akan raja-raja daripada adil itu, dan satu peri tiada ada terkeji pun akan mereka itu daripada zalim itu. Maka hendaklah bahawa raja pada masa yang ia mengerjakan dua hal ini bilang dirinya seorang daripada segala rakyat dan segala raja, dan bahawa raja segala rakyat bukan ia hanya adalah seorang yang lain yang menghukumkan pada antaranya dan pada antara segala rakyatnya dengan sebenarnya, supaya jika ia suka daripada hukum itu yang dihukumkan itu pada antara segala rakyat dengan sebetulnya, maka segala rakyat pun sukalah daripada hukum itu yang ia hukumkan atas segala rakyatnya, dan supaya jika ia duka daripada hukum itu yang dihukumkan pada antara segala rakyatnya tiada dengan sebetulnya, maka segala rakyatnya pun dukalah daripada hukum itu. Adapun barang siapa daripada segala raja-raja yang ada demikian perbuatannya dalam kerajaannya itu, ialah raja yang adil dengan sebenarnya.